welcome back to my channel, Sabrina Osman. Ada satu cerita yang aku nak kongsikan dengan korang daripada pengalaman salah seorang subscriber aku yang bernama Helmi, bukan nama sebenar. Cerita ni bila first time je aku baca dekat email aku yang dihantar kan, bulu roma aku terus je meremang tau. Bagi aku cerita ni seram. Nak pula cerita ni memang berdasarkan cerita benar. Jadi tanpa berlengah lagi, jom aku ceritakan. Jadi Helmi ni berumur 34 tahun dan duduk dekat Bandar Baharu, Kedah. Dia anak keempat daripada 6 adik-beradik. Dalam 6 orang tu ada satu je perempuan dan perempuan tu kakak kepada Helmi ni. Yang lain semuanya lelaki. Jadi sekarang ni Helmi, mak dan adik-adik dia yang duduk kat rumah peninggalan arwah abah dia. Jadi kalau nak diikutkan, rumah ni salah satu daripada 5 buah rumah yang mula-mula ada dekat kampung tu wujud pada tahun 1930-an ataupun 1940-an macam itulah. Rumah ni adalah rumah pusaka yang dimiliki oleh nenek moyang Helmi. Jadinya rumah ni juga dijadikan tempat persinggahan kalau ada saudara mara dia nak datang time ada perayaan ke, kenduri ke. Sepanjang lebih 30 tahun dia hidup kat rumah tu, ada macam-macam cerita misteri yang pernah Helmi dan keluarga besar dia alami. Antara cerita yang paling hot adalah tentang seorang lelaki tua yang botak, berjanggut paras dada, berjubah labu putih dan ada sesetengah daripada keluarga dia kata lelaki tua tu bertongkat. Jadi aku panggil lelaki tua ni Tok Janggut. Yang nampak Tok Janggut ni hanya keluarga dan saudara mara dia je. Kalau macam orang luar contohnya jiran ke, memang tak pernah nampak lah setakat ni sebab jiran diorang tak ada pula bercerita pasal Tok Janggut ni kan. Jadi menurut cerita makcik-pakcik saudara Helmi, Tok Janggut ni dia dah lama tau duduk dekat situ sebelum terbinanya rumah pusaka ni. Mungkin dia adalah daripada generasi sebelum ni. Yang lain semuanya dah meninggal dunia termasuk arwah abah Helmi. Berbalik pada cerita Tok Janggut tu, mengikutkan apa yang mak saudara Helmi bagi tahu, arwah abah dia adalah salah seorang yang disukai oleh Tok Janggut. Sebabnya arwah abah Helmi ni pernah kena sorok, cumanya tak pastilah sama ada dia kena sorok tu ataupun dibawa ke alam lain. Yang tu tak pasti, tapi ada kena mengena dengan Tok Janggut tu katanya. Masa disorok tu, arwah abah dia masa tu masih kecil lagi tau. Jadi hilang selama 2 hari dan akhirnya dijumpai di pucuk buluh, terselit di celah belahan buluh tu. Ada di antara korang yang tahulah kan, ataupun yang tak tahu, buluh tu dia tajam tau. Jadi bila dah duduk terselit dekat di antara buluh tu, dia akan jadi parut selama-lamanya. Kiranya parut kekal lah kan. Arwah abah Helmi ni dia bukan jenis yang bercerita benda-benda macam ni. Kalau tak silap, masa 2 tahun sebelum meninggal, arwah abah Helmi ada cerita dekat mak dia pasal Tok Janggut tu. Dia pernah datang dekat arwah abah. Dia datang untuk bagi warning dengan tunjukkan bahasa isyarat macam warning daripada seseorang ke arah abah tau. Bahasa isyarat dia macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Selepas arwah abah nampak je kelibat Tok Janggut tu, abah pingsan dan ada kejadian yang pelik jadi dekat arwah abah masa tu. Jadi selepas tu arwah abah sakit dan tak lama lepas tu arwah abah pun meninggal dunia. Tu je cerita daripada arwah abah yang diceritakan semula oleh mak kepada diorang adik-beradik. Helmi dia pernah berjumpa dengan Tok Janggut tu sekali. Waktu malam kejadian tu pada tahun lebih kurang 2009-2010 macam tu. Masa ni yang pastinya arwah abah dia dah meninggal lah kan. Kejadian tu berlaku waktu malam selepas isyak. Malam tu mak Helmi bagi tahu yang dia tak ada duit cash untuk bayar something untuk esok pagi. Dan kebetulannya Helmi pun tak ada cash. Malam tu dia kena keluar, pergi ke bank untuk keluarkan duit dan bagi kat mak dia. Dan bila dia dah siap salin baju, ambil kunci kereta, dia pun keluar daripada rumah dan menuju ke kereta yang berada dekat bawah garaj depan rumah. Jadi seingat Helmi, dia sempatlah buka pintu kereta, cuma masa dia nak masuk tu, tiba-tiba dia rasa macam ada satu aura yang panas sangat dekat belakang badan dia ni, memang sangat laju. Lepas tu dia terus macam tak sempat dia nak toleh, dia dapat rasakan ada tapak tangan yang tepuk kat belakang dia sebanyak 2 kali. Tak lembut dan tak kuat sangat lah, macam sedang-sedang lah kan. Tapi tepukan tu buatkan dia tak dapat nak bergerak. Tepukan tu boleh dikatakan macam lebih kurang tampar lah. Tepukan yang mula-mula tu betul-betul kat bahagian tengah belakang dia, dan yang kali kedua tu kat bahagian tengkuk. Masa tu dia jadi kaku, tak boleh nak bergerak. Cuma hujung jari dan anak mata dia je yang boleh gerak sikit-sikit. Memang kalau boleh dia
nak toleh lah, nak tengok apa yang berlaku kan dekat belakang dia. Tapi apakan daya, dia tak boleh nak bergerak langsung. Tapi dalam fikiran dia terus je dia teringatkan Tok Janggut tu. Cuma masa tu dia dapat tunduk sikit lah kan kepala dia, dan memang agak seram bila dia nampak rambut putih yang meleret di antara kaki dia. Dia nampak juga masa tu macam ada cahaya yang agak terang keluar dari sosok kat belakang dia tu. Kedudukan dia berdiri masa tu betul-betul mengarah ke pintu bahagian pemandu. Jadi dari cermin tingkap tu dia ternampak yang kat belakang dia adalah Tok Janggut. Tok Janggut tu macam 80-an dan botak. Rambut yang dia nampak kat lantai tu rupa-rupanya adalah janggut dia yang meleret sampai ke tanah. Lepas tu, Helmi terus jatuh pingsan. Sedar-sedar je dah ada dalam rumah, siap berstokin, pakai sweater, ada Panadol, air jelum kat kepala dan ada surah Yasin kat sebelah dia baring. Mak dia cakap yang dia pingsan, dan masa pingsan tu berlaku kejadian yang sama macam arwah abah dia kena. Masa tu arwah abah dia pun pingsan juga. Masa Helmi pingsan, dia ada panggil nama dia sendiri macam ni. Helmi, siapa datang nak berubat tu? Panggil dia masuk. Ayat yang sama arwah abah dia pernah sebut. Borhan, siapa yang datang nak berubat tu? Panggil dia masuk. Borhan tu bukan nama sebenar. Jadi itulah pengalaman Helmi berjumpa dengan Tok Janggut. Pada mulanya Helmi ni dia macam tak percayalah, macam percaya tak percayalah dengan cerita adik-beradik atau saudara mara dia cerita pasal Tok Janggut ni. Tapi bila dah kena dekat diri sendiri, barulah dia mula percaya. Helmi sendiri tak pasti siapa Tok Janggut tu. Pernah juga arwah mak ngah dia cerita yang dia akan nampak Tok Janggut tu setiap kali dia beranak. Abang Helmi pun pernah nampak sekali, masa tu sehari sebelum dia nak terkena renjatan elektrik kat rumah yang sama masa kecil-kecil dulu sampai masuk hospital. Boleh dikatakan setiap kali ada kelahiran atau masa ada benda buruk yang nak jadi dekat family besar diorang, mesti Tok Janggut tu akan muncul. Tapi dah nak dekat 10 tahun tak ada lagi siapa-siapa yang cerita atau nampak Tok Janggut tu. Seterusnya, aku nak cerita pasal arwah Abah Helmi, apa yang berlaku sampai dia meninggal dunia. Arwah Abah Helmi ni, dia pencen polis tau. Masa Helmi belum sekolah lagi, arwah Abah dia pernah bertugas jadi pengawal peribadi kerabat diraja. Dia masih bekerja sebagai polis, cuma ditugaskan jaga keselamatan kerabat diraja pada waktu tu. Bila dah pencen, dia banyak jadi ahli PIBG sekolah, jadi ahli majlis daerah kampung, dan sebelum meninggal, arwah abah dia dapat satu anugerah pingat pangkuan negara daripada Agong. Kira bila daerah ni, arwah abah dia adalah orang yang berpengaruh lah. Zaman tu gaji pencen polis ni sikit je, 1,000 pun tak sampai. Tapi sebab jadi orang yang berpengaruh kat kawasan tu, jadi adalah orang-orang yang tak berapa suka, iri hati dengan arwah Abah Helmi ni. Ikutkan zaman tu, kawasan kampung diorang ni memang tengah panas dengan santau menyantau. Tempat yang diorang duduk ni adalah di antara sepadan Kedah, Perak, Penang, antara Bandar Baharu, Parit Buntar dan Nipung Tebal. Jadi 3 daerah ni untuk 3 negeri yang berlainan. Masa 2006, Helmi tengah tunggu result SPM. Masa kejadian tu arwah abah dia masih ada lagi, tapi tengah menderita sakit kanser hati. Dalam masa yang sama, kakak dia baru je bersalin, dan malam kejadian tu, malam pertama kakak dia dan baby balik daripada hospital. Seingat Helmi, masa tu tengah live berita perdana TV1. Helmi, abang dia dan adik dia tengah tengok berita tu. Masa tengah ralik tengok tu, tiba-tiba arwah abah dia mengerang kesakitan tau. Abah kata seolah-olah macam ada satu bayang manusia hitam tengah pijak-pijak perut dia, dan pada masa yang sama baby kecil tu pun menangis tak berhenti. Suasana masa tu sangat seram dan suram, bertambah dengan sunyi sepi. Lepas tu rasa macam ada aura yang tak elok dah menyelubungi rumah diorang ni. Bila tengok keadaan macam tu, mak dia auto terus menangis sambil peluk arwah abah dia. Sama juga dengan kakak dia yang tengah pujuk baby supaya berhenti menangis walaupun tak tahu dengan cara apa. Jadi mereka 3 orang adik-beradik masa tu cuma boleh baca Yasin dan melaungkan azan 3-4 kali jugalah. Alhamdulillah keadaan reda sekejap selepas 20 minit kelam kabut. Lepas je semua dah okey, masing-masing pun dah bersiap-siap nak tidur. Lebih kurang pukul 11 malam macam tu, ada antara adik-beradik dia yang tengah tengok TV, dan pada masa tu Helmi tengah baca buku. Tiba-tiba terdengar bunyi hentakannya sangat kuat dari luar rumah, macam bunyi gong. Lepas tu Helmi terus terperanjat.
Secara automatik, badan dia tak boleh nak bergerak dan bercakap apa pun. Benda ni terjadi juga dekat abang dan adik dia yang masa tu diorang memang duduk bilik bertiga. Bunyi tu dia sangat kuat sampai boleh dengar getaran pada cermin tingkap rumah diorang. Bayangkan bunyi getar-getar macam tu kan. Dan bunyi tu non-stop. Seingat Helmi, abang dia lah orang pertama yang boleh gerak dan dia terus menuju ke tingkap. Dia selak langsir secara perlahan-lahan dan selepas tu dia terus beristighfar sambil sebut, "Ya Allah." Memang kuatlah dia sebut tu. Selepas tu, abang dia terus lari ke bilik arwah abah dia dan ke bilik kakak. Abah dan baby kecil masa tu kesakitan sambil mulut dia orang berbuih-buih. Lepas tu abang Helmi lari lagi ke tingkat atas rumah dan masa tu abang dia dah lost lah kan, jadi tak tentu arah. Perasaan dia terlampau marah dan sakit hati sampaikan dia berani buka tingkap bahagian atas rumah tu dan terus memaki hamun benda yang dia nampak. Abang cabar benda tu jangan ganggu abah dan baby dan berdepan dengan dia. Masa tu juga dalam hati Helmi pun datang perasaan dan semangat yang sama macam abang dia tau. Dia rasa geram, dia rasa sakit hati sebab ada benda yang ganggu keluarga dia orang kan. Bila abang dia macam tu, tiba-tiba bunyi gong tu terus senyap, terus diam. Masa tu Helmi pun dah mula perlahan-lahan boleh bergerak. Dia dengan perasaan marah dan geram terus ke tingkap dan selak langsir nak tengok apa yang abang dia nampak. Tapi abang dia nampak apa yang dia nak buat tu, lepas tu abang dia terus halang Helmi ni untuk tengok apa yang berada dekat luar tingkap pada waktu tu. Tapi pada waktu tu tangan Helmi dia dah berada dekat langsir kan. Jadi tanpa menghiraukan abang dia terus selak dan buka cermin tingkap. Korang nak tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak ada seekor anjing hitam tapi mata dia ni kemerah-merahan bila terkena pantulan cahaya dari lampu rumah diorang. Di antara anjing tu ada satu penampakan seperti sepasang kaki yang sangat besar tapi hanya nampak bahagian betis ke bawah dan besar anggaran 3 peluk lelaki dewasa. Hitam dan berbulu. Kaki tu bergerak kiri ke kanan tapi secara setempat. Demi Allah, benda tu memang berlaku depan mata dia. Dia tak pernah nampak benda macam tu sebelum ni. Masa dia tengok tu, dia teringat balik satu masa dulu, masa dia kecil-kecil kan. Adik dia pernah terjaga tengah malam, menjerit-jerit sambil cakap ada kaki besar tengah tindih dekat badan dia. Tapi cerita tu dia orang ingat macam satu mainan tidur je lah. Jadi berbalik pada masa dia nampak benda tu kat luar rumah, dia cuma boleh baca ayat Quran je. Tapi yelah, dalam keadaan takut macam tu kan, dia nak baca bismillah pun sangkut-sangkut. Tapi Alhamdulillah, kejadian tu akhirnya reda dan arwah abah dan juga baby pun okey. Jadi Mak Helmi ni, dia call lah bapak saudara Helmi cerita pasal kejadian tu. Dan tak lama lepas tu ada ustaz yang datang. Sebelum ustaz tu sampai keesokan harinya, masa awal pagi tu memang ada kebiasaannya seorang makcik ni, setiap pagi rutin harian dia akan kayu basikal, bawa kuih yang dia buat untuk hantar ke kedai dekat dengan rumah Helmi dan kena lalu depan rumah dia untuk sampai ke kedai tu. Masa tu lebih kurang dalam pukul 5 pagi lah. Masa dia lalu tu, dia terperanjat sebab nampak ada satu kelibat hitam berbulu besar yang tengah kangkang atas rumah Helmi dan buatkan dia jatuh tergolek-golek betul-betul depan rumah Helmi. Maybe sebab makcik tu dia terlampau takut kan sampai membuatkan makcik tu terkencing dan juga terbuang air besar masa tu juga. Jadi Helmi ni dia dapat tahu pasal makcik tu pun sebab mak Helmi yang pergi angkat makcik tu dan cuci najis yang ada dekat atas jalan tau. Ini salah satu kejadian yang berlaku pada malam tu. Seterusnya aku nak ceritakan masa arwah Abah Helmi berubat. Puas dah ubat kat hospital, berubat tradisional dan macam-macam lagi. Tapi memang dah sampai masanya kan. Akhirnya meninggal pada tahun 2008. Kalau menurut doktor, Abah dia ni meninggal sebab kanser hati. Yang mana mula-mula masa check up tak ada langsung petunjuk pasal problem dekat hati. Tapi keputusan ujian darah bagi tahu Abah ada keracunan dalam darah dia. Result hospital cakap kandungan zinc dan apa-apa zarah pasal besi dah banyak dalam darah dia. Tu masa result first sebelum dapat detect yang dia hidap kanser hati. Senang cerita, dalam saluran darah dia ada besi, ada benda yang berunsur besi lah.
sakit arwah abah dia ni masa tu pelik sikit. Kalau ada sesiapa yang duduk dekat dengan arwah abah dia, boleh bau nanah, bau busuk yang datang dari badan arwah abah dia. Ada satu masa tu arwah abah dia pernah muntah darah dalam bilik air, tapi arwah abah dia tak pernah bagi tahu siapa-siapa. Cuma kebetulannya masa tu Helmi dan adik-beradik dia dapat tahu bila adik dia yang bongsu tu main-main kat belakang rumah. Lepas tu nampak ketul-ketul macam hati ayam dalam longkang. Memang banyak, sampai merah seluruh longkang tu. Seperti yang diketahui, macam rumah kampung ada saluran air bilik mandi yang terus ke longkang kan. Jadi sakit arwah abah tu memang macam kena santau lah. Bila nampak arwah abah sakit macam tu, diorang Pak Ngah iaitu abang kandung arwah abah untuk cari siapa-siapa yang pandai mengubat. Masa tu YouTube, internet belum meluas lagi macam sekarang kan. Jadi susahlah nak cari info pasal Darusshifa ke, pasal perubatan ruqyah Islamik ni. Jadi kebanyakan orang kampung masa tu jumpa dengan orang-orang lama yang pandai berubat guna bantuan kadam ataupun jin. Salah seorang yang pergi tu adalah family Helmi. Jumpa dengan seorang guru silat yang sebenarnya kawan baik arwah abah dia. Guru silat ni nama dia Cikgu Ahmad, bukan nama sebenar, tapi dah pun meninggal dunia. Ada 2-3 kali jugalah sesi berubat tu. Cuma satu sesi tu Helmi sendiri ada teman arwah abah dia, dan sesi berubat tu kat rumah Helmi yang Helmi duduk sekarang lah, rumah pusaka tu. Jadi Cikgu Ahmad ni dia berubat menggunakan air kelapa untuk pagar rumah. Sebelum dia keliling rumah renjis air kelapa tu kan, ada satu sesi tu orang kampung panggil menurun. Masa tu dia keluarkan keris kecil sambil toreh-toreh kat lantai rumah dengan mulut dia terkumat kamit berpantun-pantun. Pantun-pantun tu istilah untuk menurun guna ayat dulu-dulu. Tak ada guna ayat ruqyah pun. Masa ni diorang sangat tak terdedah dengan perubatan Islam. Langsung tak ada siapa-siapa yang halang ke, tak ada siapa-siapa yang tegur ataupun yang suggest untuk cari kaedah pengubatan Islam kan. Jadi diorang ni mampu berikhtiar cara tu je. Jadi selepas Cikgu Ahmad jampi-jampi tu, dia pun mula pusing-pusing rumah diorang sambil renjis-renjis kat keliling rumah. Satu sesi lagi dia tak boleh buat dekat rumah diorang, tapi dia akan buat dekat rumah dia sendiri. Tak ada siapa-siapa yang tahu macam mana, buat apa, cuma sesi tu buat untuk tahu siapa yang sihirkan arwah abah diorang. Selang beberapa hari lepas tu, Cikgu Ahmad panggil Helmi dan abang dia ke rumah Cikgu Ahmad untuk bagi tahulah pasal result sesi berubat dekat rumah dia kan. Masa diorang datang je dekat rumah Cikgu Ahmad tu, dia panggil Helmi dan abang dia duduk dekat depan satu besen berisi air tau. Jadi dia tanya diorang ni, nak tahu tak siapa yang sihirkan abah korang? Jadi diorang ni pun tanpa berfikir panjang terus cakap nak. Yelah, mestilah diorang rasa curious kan siapa yang buat arwah abah diorang. Lepas Cikgu Ahmad baca apa-apa entah, tak sangka abang Helmi nampak jelas dalam air tu orang yang sihir abah diorang, tapi Helmi tak nampak pun. Jadi abang bagi tahu siap nampak jelas gambar dalam air tu dengan gambar berukuran pasport. Helmi rasa macam benda tu lawak kan, tapi yelah bila abang dia cakap yang abang dia nampak macam tu, dia pun diam je lah. Cikgu Ahmad cakap kat sekitar rumah Helmi ada 4 kelibat makhluk yang cuba buat abah dia sakit. Makhluk jin tu yang orang tu hantar melalui sihir. Bukan nak buat abah je, tapi nak buat satu keluarga. Buat tu macam kiranya nak sihirkan lah. Jadi 4 makhluk ni dia berada kat sekitar rumah Helmi dan ada plan jahat ke abah dan family diorang. Yang pertama tu duduk dekat luar rumah, boleh gambarkan dia macam kelibat pocong yang tengah terbaring tepi rumah diorang, setinggi lebih kurang 2 tiang elektrik. Bayangkan tinggi kan. Jadi kelibat yang kedua ni macam beruk hitam yang saiz dia sebesar bukit, tapi dia juga boleh jadi sebesar manusia. Maknanya dia ni boleh ubah saiz badan dia. Dia jahat sebab dia juga suka kacau orang yang lalu lalang kat situ. Kelibat ketiga adalah makhluk kecil bulat macam bola takraw, berbulu warna hitam. Dia ni suka duduk dalam rumah dan suka gelek-gelek atas bumbung rumah diorang. Jadi Cikgu Ahmad cakap bila malam hari yang tertentu lah kan, dia suka ludah dalam makanan yang mak masak untuk bagi abah yang sakit. Dan diorang yang makan sama pun dapat tempias sakit tu. Dan yang last ni, mak abang Helmi pernah nampak selalunya waktu tengah malam time dia orang nak pergi bilik air.
rumah kampung kan, jadi tak ada ceiling, terus nampak kayu-kayu bumbung tu kan. Jadi benda tu Cikgu Ahmad cakap nama dia bajang. Dia suka tenggek atas rangka-rangka bumbung tu. Dan dia ni je yang abah, mak dan abang pernah nampak. Menurut cerita mak, benda tu macam manusia je. Lelaki gempal, gemuk, mata sepet, tak ada kening, tak ada misai. Dia pakai pun macam orang dulu-dulu. Pakai kot hitam, pakai pagoda t-shirt putih kat bahagian dalam kan. Kain pelikat dengan tali pinggang hijau yang orang selalu pergi haji tu. Jadi muka macam manusia, cuma mak pernah nampak dia menyeringai tu. Macam tu kan. Gigi dia tajam macam cerita Predator. Kalau ikutkan, memang Cikgu Ahmad cakap yang dia dah buang semua benda-benda tu, tapi lepas arwah abah meninggal, mak dengan abang still ada nampak bajang tu. Dan ada juga orang kampung yang pernah nampak gorila hitam duduk dekat tepi-tepi rumah diorang. Nak dijadikan cerita, lepas arwah abah dia meninggal, sebulan dua lepas tu Cikgu Ahmad pun meninggal. Tapi sekarang ni benda tu dah lama dah tak ada siapa yang nampak. Masa arwah abah dia meninggal, masa tu umur Helmi baru 17 tahun. Tapi Helmi dia boleh menanggung lah kesedihan tu sebab dia dah besar kan. Tapi yang dia sedih tu bila tengok adik bongsu dia yang baru dah jam 4 masa tu kehilangan abah. Dia sangat terkesan lah bila tengok adik dia nangis teruk masa arwah abah dia dikafankan. Sebelum-sebelum tu dia macam okey lagi kan, dia tak nangis. Tapi masa nak dikafankan tu, masa nak tutup muka arwah abah dia nangis kuat-kuat sampai terisak-isak. Bayangkanlah budak berumur 10 tahun kehilangan seorang ayah kan. Cerita ni sebenarnya sedih lah. Untuk aku pun aku sedih juga nak cerita. Perasaan kehilangan ni adalah perasaan yang sedih yang tak terungkap. Jadi apa yang Helmi ingat masa tu, arwah abah dia sangat kurus. Dari berat dia lebih kurang 80 kilo. Lepas tu tinggal 40 kilo je. Sepanjang arwah abah dia sakit lebih kurang 2 tahun lamanya kan, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Sepanjang tu jugalah diorang satu keluarga ni kena bermacam-macam kejadian pelik, penampakan pelik-pelik dekat sekeliling rumah diorang. Sebelum kejadian ni pun dah ada 3-4 orang yang datang untuk ubatkan arwah abah dia. Jadi ikutkan ustaz dan pengamal perubatan yang mengubatkan arwah abah kata yang arwah abah dia terkena buatan orang yang mana penyihir ni dah menyihir 3 keluarga sekaligus, dan keluarga Helmi ni adalah salah satu daripada keluarga tu. Masa aku baca kisah Helmi ni, aku dapat rasakan perasaan yang seram bercampur dengan sedih. Jadi terima kasih aku nak ucapkan pada Helmi sebab willing nak share pengalaman dia, walaupun benda ni kalau diingat balik memang sangat-sangat pahit. Di kesempatan ni aku doakan semoga Helmi dan ahli keluarga dia bertemu dengan kebahagiaan dan semoga kehidupan diorang ni berjalan dengan lancar selalu. Aku harap korang semua enjoy dengan cerita kali ni. Apa yang kita dengar boleh dijadikan pengajaran dan tauladan di kemudian hari. Terima kasih aku ucapkan untuk siapa yang selalu support dengan video aku. Kalau korang ada cerita nak aku ceritakan semula kat video aku, boleh hantarkan dekat email ya. Jangan lupa subscribe dan like channel aku. Kita jumpa di next video. Bye.